Assalamualaikum, saya Nama Nafisa daripada J9. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi hepatitis B. Definisi hepatitis B ialah penyakit radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B adalah sejenis DNA virusnya hidup dalam produk darah seperti platelet dan plasma. Ia juga berada dalam cecair badan seperti sperma dan cecair faraj. Virus hepatitis B juga dapat menyerang organ hati apabila menjangkiti manusia. Ia banyak melanda di kawasan Timur Tengah, Afrika dan Mediterranean. Assalamualaikum, saya Nur Azlin dari J9. Hari ini saya ingin memetakan etiologi hyper B. Hyper B tidak akan merebak sekiranya tidak berkongsi alat makan atau berpeluh antara satu sama lain yang mempunyai jangkitan. Virus ini juga merebak daripada wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Seterusnya, penyakit ini disebabkan oleh virus hyper B yang melalui hubungan seksual dari anak ke ibu dan penggunaan jarum yang tidak steril serta darah atau cecair tubuh yang lain. Hubungan seksual ialah seseorang dapat jangkitan hyper B jika melakukan hubungan seks dengan seorang yang mempunyai jangkitan hyper B. Virus menular melalui air mani atau cairan alat kelamin orang yang jangkitan ke dalam tubuh anda. Seterusnya, jarum yang tidak steril ialah virus hyper B tersebar dengan mudah melalui jarum suntik seperti ketika berkongsi jarum suntikan dengan seorang yang mempunyai virus hyper B. Akhir sekali ialah dari ibu ke anak, ialah wanita mengandung yang jangkiti virus hyper B dapat menyebar penyakit kepada bayinya saat melahirkan. Langkah untuk mengatasinya memberi suntikan kepada bayi yang baru lahir. Lain untuk menghalang daripada jangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ialah Anis Adlina binti Muhammad Syahrin dari J12 dan sekarang saya akan membentangkan tentang cara jangkitan hepatitis B. Cara jangkitan hepatitis B ialah virus hepatitis B berjangkit melalui sentuhan dengan darah atau cecair badan yang tercemar. Ia adalah 100 kali lebih mudah dijangkiti daripada HIV. Penyakit ini boleh dikesan melalui ujian fungsi hati dan dalam kes-kes yang teruk, pesakit berhadapan dengan maut akibat kerosakan hati di mana sebahagian atau keseluruhan hati musnah. Penyakit hati yang kronik boleh membawa kepada bar hati yang mana merupakan salah satu jenis barah yang paling kerap dihidapi di dunia. Hepatitis B ini merebak melalui beberapa jangkitan iaitu yang pertama ialah virus ini dapat masuk ke dalam badan melalui salur darah jika pesakit menerima darah tercemar. Oleh itu, mereka yang berisiko untuk mendapat jangkitan ini adalah mereka yang memerlukan pemilihan darah seperti pesakit hemofilia. Ia juga boleh merebak melalui sentuhan dengan cecair badan, contohnya seperti air liur dan air mani. Melalui air mani biasanya melalui hubungan seksual dan ia juga boleh merebak daripada si ibu kepada anak yang dikandungnya kerana virus ini membiak melalui dinding urin. Ia juga boleh merebak melalui jarum suntikan yang tercemar atau perkongsian jarum. Dan yang terakhir sekali ialah ia boleh merebak melalui bertatu, bertindih atau akupunktur kerana menggunakan peralatan yang kotor. Assalamualaikum, saya Siti Nuraliah Wahidah, KBJ 21150250 akan menyambung pembentangan ini. Saya akan membentangkan simptom hepatitis B. Antara simptom hepatitis B adalah demam iaitu suhu menjadi 37 hingga 39 Celsius. Jaundice iaitu mata putih menjadi kuning dan kulit menjadi kuning. Sakit di tendon di upper abdomen. Urin menjadi coklat atau kuning gelap. Feces pale color. Selain itu, hepatitis B juga menyebabkan loya dan muntah, sakit perut dan letih lesu. Diagnosis hepatitis B dapat dilakukan melalui ujian darah, liver biopsi, liver ultrasound dan melalui fizikal seperti warna stool, warna urin dan jaundice. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan rawatan bagi hepatitis B. Antara rawatan bagi hepatitis B ialah mendapatkan vaksin dan suntikan imunoglobulin, mendapatkan rehat yang cukup, minum air secukupnya, mengekalkan diet yang sihat dan mendapatkan terapi ubatan.
Contoh ubatan bagi hepatitis B ialah Adefovir dipivosil iaitu Hepcera berfungsi dengan baik dengan orang yang tidak bertindak balas terhadap lamivudine. Jika terlebih dos boleh mengakibatkan masalah buah pinggang. Seterusnya ialah Entecavir iaitu Baraclude. Ubat ini diambil sekali sehari dengan sedikit kesan sampingan. Yang terakhir ialah interferon alfa iaitu Intron A, Referon A dan Silatron. Ia dapat meningkatkan sistem imun. Ia tidak menyembuhkan penyakit namun merawat keradangan hati. Assalamualaikum, saya Wana Arina Fikah dengan nombor KBJ 21151088. Untuk menyambung pembincangan ini, saya teruskan dengan pencegahan hepatitis B. Yang pertama, HBC vaksin. HBC vaksin merupakan antibodi kepada teras hepatitis B. Ia juga tanda tidak spesifik bagi jangkitan HBV acute, kronik atau resolved HBV infection. Yang kedua, pengambilan diet sihat seperti sayur dan buah-buahan, senaman serta tidur yang secukupnya. Yang ketiga, praktikan kebersihan diri yang baik seperti membasuh tangan dengan air dan sabun. Elakkan berkongsi barangan peribadi dengan orang lain seperti sikat dan tuala. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, rumusan mengenai hepatitis B ialah jadi usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan kejadian hepatitis B adalah dengan menggalakkan suntikan vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi, kanak-kanak dan remaja. Selain itu, pesakit yang mempunyai masalah kelamin dan pekerja kesihatan yang sentiasa bersentuhan dengan darah. Akhir sekali, golongan orang dewasa yang mempunyai sistem imuniti yang lemah.